Konfrontasi membabitkan gerakan ketenteraan di kawasan berhampiran sempadan tercetus berikutan bantahan pemimpin Indonesia ketika itu terhadap pembentukan Malaysia yang didakwa sebagai penjajahan baru didalangi British. Bukan pingat, pangkat atau ganjaran diharapkan sebagai balasan mempertahankan tanah air. Ketika tercetusnya konfrontasi Indonesia susulan pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Bekas anggota Home Guard yang mempertahankan Balai Polis Kalabakan ketika terjadi itu mengakui tiada perasaan takut atau gentar meskipun menyedari berdepan dengan musuh yang ramai dan lengkap bersenjata. Dewan Husin yang menyertai Home Guard pada 1962 adalah antara 8 anggota keselamatan termasuk seorang anggota polis yang menggadai nyawa demi mempertahankan Balai Polis Kalabakan daripada dimusnahkan anggota TNI dalam serangan itu. Di sebalik tubuhnya yang kurus dengan wajah berkedut serta cekung itu, beliau mungkin antara segelintir pejuang zaman konfrontasi Indonesia di antara tahun 1963 hingga 1965. Malah, namanya juga tidak tercatat dalam sejarah, mungkin kerana statusnya bukan sebagai anggota tentera atau polis. Lebih-lebih lagi, catatan mengenai tragedi itu tertumpu pada nasib anggota tentera yang terkorban dan cedera. Tambahnya lagi, beliau hanya menerima beberapa sijil penghargaan sempena sambutan Hari Kemerdekaan atau Hari Malaysia peringkat daerah dan Dewan Undangan Negeri, itu pun selepas separuh abad tragedi itu berlalu. Ada juga pihak tentera jemput ketika program di pos kawalan Kalabakan termasuk upacara peringatan yang diadakan di tugu peringatan dekat kampung tersebut. Namun, terpahat dalam ingatan beliau apabila dijemput menghadap Sultan Kedah ketika baginda melawan pos kawalan itu lebih 10 tahun lalu. Tambah beliau, ingatan mereka terhadap pengorbanan kami melawan musuh ketika peristiwa itu sudah lebih daripada cukup. Apa yang penting, generasi muda kini tidak lupa peristiwa Kalabakan terutama pengorbanan mereka yang terbabit secara langsung dalam tragedi itu kerana ia amat berkait rapat dengan pembentukan negara kita. Peristiwa Kalabakan berlaku apabila TNI menyerang berik pos kawalan tentera dan balai polis di Kalabakan yang mengorbankan 8 anggota tentera dan mencederakan 18 lagi. Beliau berkata, dia masih mampu mengingati dengan jelas pertempuran sengit di antara pasukannya dan TNI walaupun sudah hampir 53 tahun berlalu. Pada malam 29 Disember 1963, beliau berada di Balai Polis Kalabakan bersama 6 lagi anggota Home Guard dan seorang anggota polis. Lebih kurang jam 7 malam, mereka terdengar bunyi tembakan dan letupan bom dari arah berik tentera. Beberapa minit kemudian, mereka dihujani peluru dan dalam keadaan kelam kabut, mereka mengambil tempat berlindung dan membalas tembakan dengan beliau ketika itu menggunakan senapang patah belaras 2. Kami tidak nampak sesiapa yang menembak, cuma kelihatan api keluar dari muncung senjata kerana keadaan terlalu gelap. Dewan yang ketika pertempuran itu berusia 20 tahun berkata, beliau bersama rakan-rakan di balai polis itu bertindak agresif, membalas tembakan menyebabkan musuh sukar menembusi kawasan balai selain halangan pagar tinggi. Kejadian tembak-menembak itu berlarutan hingga jam 3 pagi, iaitu sehingga pihak musuh dipercayai kehabisan peluru dan berundur ke hutan. Namun, mereka tetap dalam kedudukan bersedia pada lokasi perlindungan sehingga siang. Keesokannya, mereka membuat pemeriksaan dan menemui mayat seorang musuh berhampiran balai polis. Di pihak kami semua selamat, namun nasib anggota tentera di berik pos kawalan kira-kira 400 meter dari balai polis adalah sebaliknya. Masih jelas dalam ingatan beliau, cebisan daging anggota tentera melekat pada dinding berik akibat terkena bom tangan di balik musuh. Beliau tolong kutip dan angkat mayat anggota tentera kita yang terkorban, katanya. Beliau berhenti berkhidmat sebagai Home Guard pada tahun 1964 dengan gaji ketika itu sebanyak RM50 sebulan sebelum mencari pekerjaan lain bagi menyarah keluarganya. Sementara itu,
waris seorang lagi bekas anggota Home Guard yang turut bertempur menentang TNI bersama Dewan. Abdul Mansar Abdul Samad berkata kisah anggota Home Guard menentang musuh ketika peristiwa Kalabakan belum pernah diceritakan kepada umum. Hanya ahli keluarga dan generasi lama kampung Kalabakan tahu kisah mereka. Bagi saya, pengorbanan mereka sama penting dengan anggota tentera yang terbunuh atau cedera ketika peristiwa itu. Tanpa keberanian anggota Home Guard menentang musuh, mungkin Balai Polis Kalabakan ditawan pihak TNI pada masa itu. Ia adalah salah satu pengorbanan besar yang wajar diberi penghargaan setimpal sama seperti diberikan kepada anggota polis atau tentera. Abdul Mansar berkata, bapanya Abdul Samad Piatu yang meninggal dunia pada tahun 1979 adalah rakan seperjuangan Dewan yang sama-sama mengangkat senjata menentang musuh ketika mempertahankan Balai Polis Kalabakan. Ketika peristiwa itu, beliau diberitahu bapanya sanggup menggadai nyawa keluar dari tempat perlindungan untuk mengambil bekalan peluru dalam stor Balai Polis meskipun dihujani tembakan musuh. Sekian, salam hormat.